Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi hari ini kita akan lihat macam mana cara untuk kita nak menyelesaikan soalan yang melibatkan pemboleh ubah peristiwa yang tidak bersandar. Okey, so kita tahu bahawa persilangan bagi peristiwa A dan juga B, so syarat dia dan lah, yang melibatkan tidak bersandar adalah sama dengan hasil darat kebarangkalian A dan kebarangkalian B. Maksudnya dekat sini hukum pendarapan kebarangkalian adalah P dan B. Kalau kita tengok soalan tu, dia minta kita cari kebarangkalian, probability lah. P ni untuk probability dalam bahasa Inggeris lah, kebarangkalian. Dan syaratnya P dan juga A, maka cara penyelesaian dia adalah melibatkan A persilangan dengan B, di mana peristiwa A kita darabkan dengan peristiwa B. Okey, contoh soalan dalam buku teks contoh 3. So dekat sini dia bagi sebuah kotak F mengandungi 7 kepingkat yang berlabel huruf P, A, M, E, R, A, N, dan juga sebuah kotak G mengandungi 5 kepingkat berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8 dan 11. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak G masing-masing. Okey, maksudnya kotak F ni adalah nombor huruf ya, dalam kotak F adalah huruf, kotak G merupakan nombor lah. So tentu sahkan conjuncture, rumus kebarangkalian yang dapat kebarangkalian untuk mendapat huruf P. Huruf P dan syarat dia dan lah, nombor genap. P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okey, jadi dekat sini katakan dalam kotak dalam kotak F. Okey, katakan ini kotak F. Okey, sekejap saya. Okey ya. Katakan ini adalah kotak F. Okey, ini adalah kotak G. So dalam kotak F ni ada huruf P, A, M, E, R, A, N. Okey, manakala ini kotak F lah. Kotak G ada nombor 3, 5, 6, 8 dan 11. Okey. Jadi sekarang kita nak tentukan apakah kebarangkalian untuk kita mendapat huruf P dan nombor genap. Okey, so katakan untuk kotak F huruf P. Tengok kat sini lah. So huruf P nya ada satu sahaja di sini. So keseluruhan dia ada berapa huruf? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 huruf. So kebarangkalian bagi P adalah 1/7. Untuk kita dapatkan P, kebarangkalian 1/7. Okey, manakala kotak F yang kita nak cari nombor genap, so nombor genap dia adalah terdiri daripada 6 dan juga 8. Okey, keseluruhan nombor yang ada dalam kotak G ada 5. So kebarangkalian untuk dapatkan nombor genap 2/5. Okey, ini untuk kotak G. So soalan nak kita cari kebarangkalian untuk mendapatkan huruf P dan nombor genap. Okey, huruf P dan nombor genap. So kita tahu P kita adalah 1/7. Okey, ni ya, 1/7. Syarat kita adalah dan, so operasi darab. Nombor genap kita tadi adalah 2/5. So kita darab teruslah. Jadi kebarangkalian kita untuk mendapatkan nombor huruf P dan nombor genap adalah 2/35. Tu cara dia. So cara untuk kita nak menyenaraikan pula, okey, sebab kita nak senaraikan semua kesudahan yang mungkin untuk dapatkan dua peristiwa tadi. So kita akan dapat pasangan dia adalah tadi P. Daripada sini P. Okey, daripada kotak F adalah P. Daripada kotak G adalah 6 dan juga 8. So partner dia kalau katakan kita nak tulis dalam bentuk listing, dalam bentuk menyenaraikan, kita akan dapat P6, P8. So pasangan dia lah. Okey, yang melibatkan P dan juga nombor genap. So ini adalah soalan yang melibatkan menyenaraikan.
Okey, seterusnya kita nak cari bilangan. Okey, kita tahu bahawa nak cari bilangan bagi kebarangkalian adalah kita tengok, kita kira ada berapa dalam kotak F. So, kotak F ni ada 7 elemen, 7 unsur. Manakala kotak G ada 5 unsur. So, 2 unsur ni kita darabkan, jumlahnya adalah 35. So, total dia ataupun keseluruhan dia adalah 35. Jadi, ini ada berapa? Ini 1, ini 2. So, 2/35. Jadi, kebarangkalian untuk mendapatkan huruf P dan nombor genap ialah 2/5. So, kesimpulannya ada 2 cara lah. Satu cara kita menggunakan hukum pendarapan. Okay, dan satu lagi kita menggunakan kaedah menyenaraikan. Untuk mendapatkan jawapan bagi soalan inilah. Okey, baik. Tengok soalan yang seterusnya dalam buku teks juga. Praktiskan diri 9.2b. Okey. Soalan nombor 1. Di sini diberi pada kita 2 biji dadu adil di lambung. So, lengkapkan kesudahan yang mungkin. Okey. So, syarat dekat sini 2 biji dadu. Ada 2 biji dadu. 2 biji dadu. Okey. Jadi dilambung secara adil lah. Maksudnya dia dua-dua sekali dilambungkan. So, soalan nak kita melengkapkan jadual berikut dengan menulis kesudahan yang mungkin. Jadi kita akan isilah menggunakan ini kaedah menggunakan kotak lah. So, kita punya peristiwa ada 2. Dadu 1, dadu katakan dadu A dan juga dadu B. Dua-dua ni dilambung secara serentak. So, kita tahu dalam dadu ada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga untuk dadu B, 1, 2, 3, 4, 5 dan juga 6. Jadi, kebarangkalian untuk kita nak dapatkan kesudahannya, yang pertama kita mungkin akan dapat 1, 1. Okey. 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. So, kita tulislah apa kesudahannya. Jadi, bacaan kita bermula di sini. Dadu pertama ni kita baca dadu pertama dulu dan diikuti dengan dadu yang kedua. Macam tu. Okey. Jadi, ini akan dapat 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 3. Silap kat sini. Okey, 4, 3, 5, 3, 6, 3. Sini 2, 4, 3, 4, 4, 4. 5, 4, 6, 4. 1, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, 5. 1, 6, 3, 6. 4, 6, 5, 6, 6, 6. So, ini semualah kesudahan dia. Okey. Okay, mesti letak dalam kurungan lah. So, ini kita nak isi semua. Jadi, untuk dapatkan bilangan sampel, the number of sample bagi eksperimen ini, sebabkan dia melibatkan 2 peristiwa yang berbeza, yang tidak bersandar. So, kita kira lah. Ini ada berapa bilangan bagi dadu pertama? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, sini ada 6. Begitu juga untuk dadu yang kedua. Ada 6 elemen dia. So, sini 6. Jadi, nak dapat bilangan sampel dia 6 darab 6 lah. So, kita akan dapat 36. Ini melibatkan peristiwa yang tidak bersandar. Okey. So, sekarang ni soalan yang seterusnya. Tentu sahkan conjunction rumus kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil. Okey, nombor ganjil dalam dadu yang pertama. Okey, dan juga nombor perdana dalam dadu yang kedua. So, ada 2 peristiwa dekat sini lah. Untuk dadu pertama ni kita kena cari nombor ganjil. Okey, so dalam nombor ganjil dekat sini, nombor ganjil dia ada 1, 3 dan juga 5. Manakala untuk
dadu yang kedua, kita cari nombor perdana. So, nombor perdana adalah 2, 3 dan juga 5. Jadi, cara untuk kita nak menyenaraikan, sebab kita nak dengan kaedah menyenaraikan kan. So, kita nak senaraikan apakah jawapannya. Okay, so tengok pada peristiwa yang pertama. So, syarat dia adalah nombor ganjil. So, bila nombor ganjil, kita tandakan jawapan yang dalam kotak tadi. Kita highlightkan dia. Okay, ini adalah nombor ganjil. Sini nombor ganjil untuk peristiwa yang pertama lah. Dadu yang pertama. Manakala dadu yang kedua, dia adalah melibatkan nombor perdana. So, starting dia 2. Okay, 3 dan juga 5. Jadi, kalau dia minta soalan yang ada syaratnya dan, hitam pula, sorry. Syarat dia ialah dan, kita kena cari yang bersilang. Jadi, kalau dalam gambar rajah ni, kita tengok apakah garisan yang kita buat tadi bersilang. Maksudnya bertindih. So, yang bertindih di sini melibatkan yang inilah. Ni bertindih. Okay, lagi ini bertindih. Ini bertindih, dia bersilang kan. So, ini bersilang. Lagi ini bersilang, hijau dan kuning. So, ini bersilang. Ini tak. So, ini bersilang. Ini bersilang. Okay. So, yang persilangan antara hijau dan kuning sahaja merupakan jawapan kita lah. So, kita kena senaraikan. So, bila kita nak senaraikan, kita akan dapat jawapannya adalah seperti inilah. Kalau muat kat sini. Okay, katakan kita buat ni. Ni tak perlu. Saya padam. So, kita akan dapat 1, 2. Kemudian 3, 2. 5, 2. Kemudian kita akan dapat 1, 3. 3, 3. 5, 3. Okey. 5, 3. 1, 5. 3, 5. Dan juga 5, 5. So, ini jawapan kita lah. So, kita nak kira, nak tahu dia punya kebarangkalian, kita cari nilai. So, kita kira ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9. 9 semua sekali adalah 36. Jadi, jawapan dia 9/36. So, saya rasa itu sajalah. Contoh soalan macam ni. Nanti saya akan bagi contoh dan you all cuba buat lah. Kalau tak faham, tanya. Alright. So, saya rasa itu saja untuk hari ni. Sekian. Terima kasih.